Fokus dari negeri di bawah bayu, daerah sempurna, Kinabatangan dan Namawan catat peratusan vaksinasi kanak-kanak yang terendah. Laporannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Baik Sahih, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan agar tidak meragui atau bimbang mengenai keberkesanan vaksin COVID-19. Ini penting bagi memberi perlindungan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun daripada risiko jangkitan. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Muddin, setiap vaksin yang dikeluarkan telah pun melalui beberapa prosedur dan ujian sebelum diluluskan untuk diberikan kepada penerima. Malah, sehingga kini belum ada sebarang kes membabitkan kematian berpunca kesan vaksinasi yang diberikan membabitkan semua peringkat umur. Tapi vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak ni juga telah diuji oleh syarikat-syarikat pengeluar vaksin, diuji kepada kanak-kanak juga yang seusia dari antara 5 di bawah 12 tahun. Jadi sepatutnya dan tiada kesan sampingan yang ketara yang hasil daripada ujian tersebut. Jadi sepatutnya ibu bapa perlu yakinlah vaksin yang diberikan oleh kerajaan ini adalah vaksin yang selamat, yang telah diuji dan telah diteliti sebelum diberikan. Menurut beliau, kebanyakan ibu bapa atau penjaga enggan membawa anak mereka untuk divaksinasi kerana bimbang mengenai kesan selepas suntikan. Selain itu, kurangnya kefahaman mengenai kepentingan vaksinasi sebagai perlindungan selain terpengaruh dengan berita palsu turut menjadi faktor ibu bapa atau penjaga tidak membenarkan anak mereka divaksinasi. Secara keseluruhannya, Sabah antara negeri yang mencatat peratusan kadar vaksinasi yang rendah bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Setakat semalam, peratusan vaksinasi lengkap bagi golongan itu adalah 2.5%, manakala bagi satu dos pula sebanyak 24.4%. Berdasarkan rekod daerah sempurna, Kinabatangan dan Namawan antara daerah yang mencatat kadar vaksinasi terendah. Setiap ibu pejabat polis daerah IPD di negeri ini sentiasa mengalu-alukan program melibatkan masyarakat sesuai dengan moto Polis Diraja Malaysia PDRM, Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Inisiatif seumpama juga amat digalakkan demi mengeratkan silaturahim antara pegawai dan anggota sekaligus kepada masyarakat. Kita rasa sangat berbanggalah dengan ketua-ketua balik daerah yang mengambil inisiatif yang sebegini. Pihak IPK sendiri, kami pun dalam bulan ini akan pergi ke semua daerah-daerah untuk sama-sama menyambut bulan Ramadan ini. Kami cuba untuk bermesra dan mendapatkan respon daripada masyarakat setempat, terutamanya di Pekan Tuaran ini, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan juga perubahan-perubahan yang mereka nikmati selepas memasuki fasa endemik ini. Pihak kami sangat berbesar hati untuk membuat program CSR ini bersama pihak polis, di mana ia boleh memberi tanggapan kepada masyarakat. Sekarang kita sudah beralih kepada fasa endemik. Lebih 30 anggota IPD Tuaran serta ahli Persatuan Keluarga Polis (Perkep) bersama kaki tangan Adabi telah menyiapkan 1,800 bubur lambuk seterusnya mengagihkan kepada peniaga pemandu sekitar Pekan Tuaran. Turut diagihkan pelbagai agensi kerajaan persekutuan dan negeri, pengurusan masjid, rumah kebajikan, rumah orang tua dan rumah orang kurang upaya. Selain itu, penyampaian sumbangan keperluan harian kepada ibu tunggal serta majlis berbuka puasa bersama anak yatim. Demi mengembalikan keyakinan rakyat, justru kesepakatan antara ahli parlimen amat diperlukan dalam penentuan pindaan perlembagaan berkenaan perkara 10 dan perkara 48 bagi rang undang-undang RUU Akta Anti Lopat Parti dapat direalisasikan. Pensyarakanan Politik Ekonomi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah, Dr. Firdausi Sufian ada pandangannya. Menurut Dr. Firdausi Sufian, beberapa negeri seperti Sabah dan Kelantan sebelum ini pernah meluluskan RUU Akta Anti Lopat Parti bertujuan menghalang wakil rakyat melompat ke parti lain.
Namun disebabkan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tidak dipindah, maka pindahan Undang-Undang Tubuh RUU Akta Anti Lupa Parti tidak boleh digunapakai. Peringkat negeri sudah ada, Sabah sudah ada, Kelantan sudah ada, contohnya. Tapi di peringkat nasional tu kena ada. Sebab Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di negara kita. Jadi apabila ada ini, maka rakyat rasa ada perubahan dalam institusi itu. Jadi ini akan mengembalikan keyakinan rakyat dan juga memulih semula institusi kita. Tambah Dr. Firdausi, negara luar seperti Singapura, Brazil dan India seumpamanya masing-masing mempunyai akta lompat parti, namun setiap negara tersebut mempunyai definisi berbeza tentang RUU tersebut. Walaupun negara-negara lain ada, tapi kita kena lihat juga konteks Malaysia juga. Itu mungkin definisi ataupun idea-idea daripada negara lain itu hanya memberi idea kepada kita, tapi apa yang terbaik adalah kita mengikut konteks Malaysia, right? Bagaimana mereka membuat definisi tersebut. Tapi apa-apa pun dia tidak bolehlah melanggar hak asasi. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas mengenai RUU Akta Anti Lupa Parti yang dijangka dibentang di Parlimen pada sesi sidang Dewan Rakyat Julai ini. Menurut Dr. Firdausi lagi, Akta Anti Lompat Parti ini juga sebenarnya adalah kehendak rakyat sendiri dan ia perlu direalisasikan bagi mengukuhkan semula institusi politik negara. Selain itu, Malaysia bukanlah negara yang asing jika undang-undang ini diluluskan kerana dianggarkan 41 daripada 193 negara telah mempunyai undang-undang sedemikian. Pelaksanaan program e-Pemula menerusi inisiatif Belanjawan 2022 mendapat sambutan baik daripada belia dan pelajar di negeri ini. Golongan berkenaan yang layak kini boleh menuntut bermula semalam iaitu kredit e-tunai berjumlah RM150. Ikuti reaksi yang telah dibuat sekitar ibu negeri. Bagi saya, e-Pemula ini merupakan salah satu inisiatif yang bagus untuk pelajar. Namun cara pembayarannya agak menyukarkan terutamanya kepada pelajar yang berada di kawasan pedalaman. Berharap para pelajar dapat menggunakan inisiatif e-Pemula ini dengan baik dan berhemat dalam mengurangkan pembaziran. Ini bantuan, ni duit boleh bantu kami dalam membeli barang keperluan lah. Tapi kami memilih untuk makanan sebab itu yang antara keperluan harian kami lah. Jadi ini bantuan sangat membantu dan kami gembira lah ada ini bantuan. Saya berharap ini bantuan akan diteruskan tapi dia terbuka lebih luas lah. E-Pemula ini sangat membantu terutama sekali kepada pelajar sebab contohnya kalau pelajar tu berada dia menyambung belajar di luar daerah, mereka menyewa rumah. Jadi e-Pemula ini mungkin dapat membantu mereka dalam pembelian makanan mereka dan pembelian buku-buku begitu. Bagi saya e-Pemula bantuan bagi student ni kan dia macam berbaloi tapi agak susahlah untuk student guna sangat. Tidak banyaklah yang dapat klaim sebab kedai-kedai pun bukannya banyak yang kita boleh tuntutkan. Program ini memperuntukkan RM300 juta dan disalurkan melalui 4 penyedia perkhidmatan melibatkan belia berumur 18 hingga 20 tahun serta pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi IPT tempatan yang layak. Tempoh pendaftaran dan tuntutan e-Pemula telah bermula sejak 11 April sehingga 1 Jun ini. Namun kredit e-Pemula serta manfaat padanan daripada penyedia perkhidmatan boleh dibelanjakan sehingga 10 Jun tahun ini. Majlis sumbangan dan berbuka puasa pada bulan Ramadan diharap terus dijadikan tradisi dalam kalangan umat Islam di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Balong, Hamid Awang berkata, di samping merapatkan silaturahim, program berkenaan juga berupaya meningkatkan keprihatinan mereka yang berkemampuan terhadap golongan yang memerlukan. Akan dapat mengeratkan silaturahim di antara penduduk-penduduk kampung, ya, penerima-penerima asnaf dengan kepimpinan-kepimpinan yang ada di kawasan kampung ini, ya, di taman ini.
Dan kita berharap program serupa ini akan dapat kita teruskan di masa-masa mendatanglah demi untuk kebaikan ya umat kita, umat Islam ya. Dia berkata demikian kepada pemberita pada majlis berbuka puasa adun balung di Masjid An-Nur Saujana, Taman Ranggu Saujana di Tawau. Katanya, program tersebut juga sebagai ruang kepada pemimpin setempat bertemu penduduk sekaligus meninjau masalah rakyat. Majlis turut diselitkan dengan acara penyampaian sumbangan kepada asnaf daripada Pejabat Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Seramai 61 orang asnaf dari Tas Andrasi, Kilu dan Ranggu menerima bantuan zakat bernilai RM300 seorang. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi COVID-19 anda dan keluarga kerana lindung diri, lindung semua. Berita seterusnya kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Pulih Sahih. Terima kasih, Redwin.